Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Julai 2020 bersama saya Syazwana Amir. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Najib Razak dan denda RM210 juta atas salah guna kuasa bagi 3 pengubahan wang haram dan 3 tuduhan pecah amanah. Setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Semua hukuman penjara akan dijalankan serentak. Kata Muhammad Nazlan, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Disebabkan itu, kata Hakim, pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes ke atas Najib melebihi keraguan yang munasabah. Keputusan hari ini adalah sabitan pertama Najib yang berdepan puluhan pertuduhan lain dalam skandal syarikat pelaburan milik negara 1MDB. Antara kes lain yang sedang dibicarakan ialah berkaitan pertuduhan salah guna kuasa dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion, meminda laporan audit 1MDB dan pengubahan wang haram sebanyak RM27 juta milik SRC. Bagi pertuduhan salah guna kuasa, Najib didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menetapkan hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau RM10,000 bergantung mana lebih tinggi. 3 pertuduhan pecah amanah pula dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang menyediakan hukuman penjara sehingga 20 tahun denda dan sebatan. Baki 3 lagi pertuduhan yang dikenakan pada Najib membabitkan dakwaan pengubahan wang haram. Najib hari ini kelihatan tenang ketika mahkamah memutuskan beliau bersalah atas kesemua 7 pertuduhan terhadapnya berkaitan dana SRC International. Bagaimanapun di luar mahkamah, penyokongnya ternyata tidak berpuas hati dan sukar menerima nasib yang melanda tokoh dikagumi mereka itu. Polis kemudian mengeluarkan amaran kepada penyokong Najib serta petugas media agar mematuhi semua prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Pada semua orang awam dan juga pengamal-pengamal media, untuk maklumat kita masih lagi dalam mod PKPP. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan kekecewaannya terhadap ketiadaan kawalan diri yang ditunjukkan oleh orang ramai yang berkumpul di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pagi ini. Ahli politik Pakatan Harapan dan wartawan yang mendedahkan skandal keuangan 1MDB menganggap keputusan mahkamah hari ini sebagai wajar dan keadilan buat semua. Dalam satu siri tweet, Ahli Parlimen Damansara Tony Phua berkata, ia adalah keadilan buat rakyat Malaysia dengan keputusan mahkamah yang mendapati bekas Perdana Menteri Najib Razak bersalah atas semua 7 pertuduhan. Naib Presiden PKR dan bekas anggota Parlimen Pandan, Rafizi Ramli juga mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia atas penghakiman itu dengan berkata bahawa mendedahkan skandal 1MDB itu adalah sesuatu yang berbaloi. Rafizi sebelum ini pernah dijatuhkan hukuman penjara kerana memiliki dan mendedahkan satu halaman laporan pengauditan 1MDB. Wartawan Wall Street Journal Tom Wright yang bersama-sama mengarang buku $1 Billion Whale mengenai skandal 1MDB sekadar menyebut keputusan itu sebagai keadilan. Claire Rucastle Brown dari Sarawak Report pula memberitahu Free Malaysia Today bahawa keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuktikan mahkamah kekal bebas. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya juga menyebut keputusan itu sebagai satu keadilan dan mengucapkan terima kasih kepada bekas rakan-rakannya di agensi anti rasuah berkenaan. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sedih walaupun akur dengan keputusan mahkamah dan menyeru pucuk pimpinan dan ahli-ahli parti supaya bertenang. Kementerian Wilayah Persekutuan akan mengambil kira beberapa faktor dalam menentukan garis panduan baru berkenaan lesen penjualan arak termasuk sensitiviti dan tempoh ia dibenarkan.
Dan ini adalah menjadi tanggungjawab kita nak menjaga kepentingan awam, bahawasanya garis panduan perlulah lebih teratur. Sudah tentulah penjualan minuman keras tidak boleh nak disamakan dengan penjualan kordial ataupun minuman biasa. Sebab dia akan menjejaskan orang lain selain daripada peminum, seperti mana kita tahu. Terdahulu, Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai, yang meminta Kementerian Wilayah Persekutuan menyatakan rasional di sebalik keputusan di BKL menggantung pengeluaran lesen arak. Malaysia hari ini mencatatkan 39 kes baru COVID-19 iaitu peningkatan harian tertinggi dalam tempoh lebih dari sebulan. Kali terakhir negara mencatat jumlah kes yang tinggi adalah pada 15 Jun iaitu 41 kes. Kes baru ini merangkumi 28 penularan tempatan dan 11 jangkitan yang diimport, menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 8,943 kes. KKM juga mengumumkan penemuan 2 lagi kluster baru iaitu kluster 1 dan kluster PUI Siva Gangga. Kluster 1 mencatatkan 4 kes baru yang melibatkan warga negara, sementara kluster PUI Siva Gangga mencatatkan 5 kes baru yang melibatkan 1 warga negara dan 4 bukan warga negara. Selain itu, KKM turut mengumumkan 6 lagi kes sembuh dan tiada kes kematian baru dilaporkan hari ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memohon orang ramai mendoakan keselamatan ibunya yang menjalani pembedahan selepas dimasukkan ke hospital semalam. Menurut bekas Menteri Belia dan Sukan itu, ibunya Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz dimasukkan ke hospital akibat penyakit kanser yang dihidapi sebelum ini. Menurut Syed Saddiq, beliau terpaksa bergegas pulang dari Parlimen ke Johor semalam bagi menemani ibunya. Katanya sebelum ini ibunya berjaya mengharungi penyakit kanser tersebut pada tahun 2013, namun penyakit itu datang kembali. Sementara itu, orang ramai termasuk selebriti dan ahli politik tidak ketinggalan mendoakan kesejahteraan Ibu Syed Saddiq. Antara ahli politik yang memberikan kata-kata semangat termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak, Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.